Saya perhati, saya cari tak ada. Dia lebih kepada ilmu-ilmu kisah orang tua dalam perubatan. Terima kasih William, terima kasih. Ya, tak ada ya. InsyaAllah ya. Kita tunggu sebentar lagi. Kita boleh mulakan cerita ya. Terima kasih bagi love. Ya. Nampak slim. Betul. Banyak orang kata saya nampak slim sekarang ni. Terima kasih bagi love. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Jangan bagi gift tu, saya ucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah lusa selesai kerja saya ni, saya akan balik ke Kuala Lumpur. Selesai urusan kerja Kuala Lumpur, baru saya balik ke Kedah. InsyaAllah. Baik, sebelum kita lanjutkan kita punya cerita tentang kisah petunjuk semalam, hari ni kita, sebelum tu kita cerita tentang sikit banyak tentang petua dahulu. Terima kasih yang pada bagi love. Terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih ya. Okey. Petua strok haba. Petua strok haba ni, Allah. Banyak minum masak lah ya sekarang ni ya. Nasihat saya lah, bukan banyakkan minum masak lah ya. Sebab saya ada satu sahabat kawan bukan sahabat tu lain. Sahabat tu di mana dia akan bawa kita di dunia hingga ke akhirat. Kawan, sebab dia bukan orang Muslim, tapi kawan baik. Bukan sahabat maksudnya yang bersiraturrahim, yang mana membawa kita sampai ke sana. Kan, tadi ini kawan baik. Dia orang Thailand, orang Siam campur dengan orang Cina. Dia pergi ke di Burma. Dia mati kat Burma sebab apa? Kena seruk haba yang panas. Sebab tu saya minta lah, orang saya banyak minta nasihatkan, banyak minum air. Jangan makan benda yang panas, dan banyak minum air. Sebab kawan saya ni baru meninggal dunia kerana apa? Strok haba yang tinggi di Burma. Ini insyaAllah yang tanya dia. Okey, baik. Di dalam kisah perubatan ilmu Melayu dan petua-petua Melayu. Saya banyak ke situ dalam kisah ilmu perubatan, ilmu Melayu dan petua-petua Melayu. Petua pun ilmu juga, tapi kalau ilmu tu jenis jampi apa semua tu ilmu ya. Di sini saya ceritakan petua orang Melayu. Sebab Melayu satu bangsa yang mana yang kata yang cukup hebat. Melayu ni satu bangsa yang mana dia menjelajah seluruh dunia. Bukan orang kata jadi yang menjelajah dunia tu Marco Polo, menjelajah dunia, tak. Kalau ikut saya baca kisah-kisah, saya rajin membaca tuan-tuan. Kalau tengok kisah-kisah, saya baca kisah-kisah Melayu yang mengelilingi dunia, bukan Marco Polo orang yang pertama, tetapi ialah awan hitam. Panglima awan hitam ya, orang yang pertama yang mengelilingi dunia. Bukan Marco Polo. Ya. Awan hitam ya. Bukan orang hitam, awan hitam. Ya. Dialah orang yang pertama mengelilingi. Sebab tu Melayu ni hebat. Dan kalau kita ikutkan apa nama ke Melayu ni, orang Melayu ni banyak yang yang pertama yang membuat bercerita tentang besi. Orang Melayu, bukan Mak Saleh. Meriam apa semua dulu ada cerita semua Melayu yang hebat dulu. Kan? Melayu. Jadi sebab tu saya suka bercerita tentang keilmuan Melayu. Baik. Kalau sebut ilmu Melayu ni bukan kata terletak kepada persilatan, perubatan, lalu itu termasuk juga dengan akhlak orang Melayu cukup terpuji. Berbandingkan dengan orang Arab, orang Melayu lagi baik akhlak dia. Jangan duk bangga orang Arab sangat, jangan jadi manyam duk bangga orang Arab. Kita kena bangga bangsa kita, kerana bangsa kita ni orang yang berakhlak. Datang rumah orang bagi salam dengan elok, salam dengan tangan lah apa semua, tak lebih kurang. Jangan jadi manyam sangat. Sebab tu kata kita kena penuh dengan sopan santun, tu adat Melayu. Itu yang kata, sebab itu hebatnya Melayu. Baik. Jadi di sini kita nak bercerita sikit sebelum saya sampai tajuk kita ni, kita bicara tentang petua ya. Okey, saya nak tanya siapa-siapa nak tanya tentang petua, insya-Allah saya ceritakan sikit sebelum sampai tajuk kita yang seterusnya berkenai dengan rahsia yang ada tubuh manusia. Ingat, apa yang saya sampaikan rahsia yang ada tubuh badan manusia ni, jangan kita pakai 100% ada dia ada meracun tak. Kan? Jangan kita pakai 100%, tetapi kita jadikan dia sebagai
panduan untuk kita berhati-hati bila kita berkawan ke, nak berkahwin ke, nak berkawan ke, nak cari menantu ke, semua kita ambil benda-benda ni sebagai pertunjuk. Tapi jangan kita letak 100% benda tu betul. Dia hanya firasat, ilmu firasat orang tua dulu. Ingat kata baik. Saya tengok di muka-muka sahabat nak tanya petua untuk rabun. Saya nak cerita ni rabun ya. Saya tak buat pun, tapi kawan saya buat, alhamdulillah menjadi. Ni orang rabun lah, cerita orang rabun. Banyak orang tanya rabun Saya tak buat pun, saya tak ada masalah nak buat. Tapi alhamdulillah kawan-kawan yang mana yang saya beritahu buat cukup menjadi. Dia cerita dia untuk rabun color, tak kira rabun color ke, rabun jauh ke, rabun kan. Saya pun rabun juga, tapi kalau tapi tak ambil petua pun. Sebab saya banyak membaca lah apa semua, mata kita di kelabu. Kan bila tulisan kitab-kitab macam ni kitab-kitab lama ni dia tak ada titik. Dia tak ada titik tuan. Dia kena tengok betul-betul. Dia tak ada titik. Jadi dia kena perhati lah hari-hari macam lang gelak lah apa semua kan. Jadi mata saya terpaksa pakai spek kat. Sebab apa? Titik tak ada. Baik. Dengar saya sebenarnya saya sampaikan dulu orang yang mana yang mata dia rabun. Saya macam ni lah kata tuan. Orang yang mata rabun ni, tuan-tuan kenal tak anggur hijau yang manis? Buah anggur hijau yang manis, bukan yang merah. Dengar tak? Yang mata rabun anggur hijau, buah anggur yang hijau yang manis, bukan yang masam. Kalau masam pedih. Kalau masam tu pedih. Anggur hijau yang manis. Dengar tak? Kita ambil anggur hijau yang manis, kita makan dulu, bismillah, makan dulu, tengok manis atau tidak. Kalau manis, ambil pakai. Kalau tak manis, jangan. Sebab apa? Nanti pedih mata. Ambil anggur hijau, bukan anggur merah. Bila mana itu kita baca apa tak? Kita cuma baca bismillah 4 ya. Kan? Lepas kita baca bismillah 4 tu, kita titik dalam mata, kita rosok. Sambil kosok, sambil baca 94, sambil kosok sambil baca 94. InsyaAllah tuan-tuan, siapa yang mata pun try buat, tengok cerah tak cerah. Buat tengok. Dengar, InsyaAllah mata tu elok balik. Petua mudah ya tuan-tuan. Senang saja petua orang Melayu. Kalau orang tanya, sebab saya hidup dengan orang tua, jadi saya boleh cerita tentang macam tu. Okey dah? Baik. Kita alhamdulillah Cik Wafi kita dah masuk. Alhamdulillah masih pada bagi love. Saya tunggu sahabat saya Cik Wafi. Cik Wafi alhamdulillah saya katakan lagi kalau nak tengok cerita yang seterusnya, pergi kepada Cik Wafi, iaitu akal kita. Sebab Cik Wafi dia tak ada sekat-sekat. Cik Wafi kalau bagi semua, kalau 1 jam boleh tunjuk akal kita. Cik Wafi boleh tutup di akal kita. Di TikTok akal kita ataupun YouTube akal kita. Pergi kat sana insya-Allah. Nanti boleh tengok. Baiklah. Baik. Tadi okey tadi masing-masing bagi dia bila. Tadi ada satu orang dia datang bertemu dengan saya. Belum saya nak sampai sini. Dia bercerita tentang rumah dia. Minta maaf tuan-tuan Ini minta saya sambung sikit. Bercerita tentang rumah dia ni, di mana rumah dia ada misteri. Saya sebenarnya tak mau cerita bab misteri ni. Saya nak cerita bab ni nanti. Saya tunggu dah cukup masih gila Rumah dia kata ada gangguan. Dia kata rumah dia gangguan bila dia dengar macam orang bercakap, orang berjalan, dengar bunyi orang kalau ada apa ni? Ada tikus bukan ada tikus, ada orang berlari dalam rumah, main goli atas, ada bumbu kan. Jalan atas ceiling. Dia dengar siapa yang pernah berlaku di sini? Saya ajar petua insya-Allah. Ada tak? Yang rumah dia ada masalah macam ni, masih pada bagi love. Ada tak? Sebelum kita sambung kepada cerita seterusnya, ada. Dengar tuan-tuan. Menjadi tuan-tuan, memang jadi sangat-sangat tuan-tuan. Memang menjadi sangat-sangat. Cukup mudah. Main guli lah kadang-kadang tu kita dengar kan, ada orang lari, kemudian ada orang berjalan dalam rumah, bukan atas shilling, dalam rumah berjalan atas shilling. Kita dengar orang main guli kan. Kadang-kadang kita dengar kan ada orang menyanyi dalam rumah. Dia kata habislah rumah aku berantu. Dia kata macam mana nak buat ni. Dia pergi jumpa perawat, kena beratus-ratus. Ni saya nak ajak free ya. Jadi tuan-tuan, ajak free ilmu. Saya kata saya ajak petua, saya tak ajak doa-doa. Saya ajak petua saja. Tuan-tuan okey. Ada alhamdulillah ada. Serum ada serum saya buka baru saya buat, tapi banyak yang tanya serum serum saya tak banyak cuma ada lebih kurang 200 botol. Saya tunggu sebab apa, bunga cenuai dia tak banyak. Tak banyak nanti saya tunggu kemas tu saya ambil 200 botol saya masuk dalam tu, tak banyak okey
Okey, ada nah. Bunyi cangkul pada tu banyak. Di muka buku kata bunyi cangkul pada. Baik. Sajanya tuan-tuan lah, dalam pengalaman tuan-tuan lah, bila berlaku macam ni, apa tuan-tuan buat? Jangan takut tuan-tuan lah. Ingat, jangan takut. Saya ni tuan-tuan, cerita lah kan, pernah kena kecam tau. Pasal tu kata jangan takut. Kalau satu-satu benda yang kita pegang, kita yakin, kita jangan takut. Apa kalau hantu-hantu tu, ya Allah, jangan takut dengan hantu-hantu lah. Barang siapa takut selain pada Allah Ta'ala, maka jadi syirik. Jangan takut. Dan takut ni pula ada takut yang tidak syirik. Ada takut belakang kita syirik, ada takut yang tidak syirik, ada takut belakang kita syirik. Bukan kita borong semua takut, tidak ada takut. Tak. Ada benda yang tidak syirik kalau kita ketakutan, dan ada benda yang jadi syirik kalau kita takut. Ya. Baik. Takut macam mana? Takut hantu. Tu syirik lah kalau kita takut hantu daripada Allah. Baik. Cakap dinding. Takut bini. Yang takut bini tu yang pandai. Saya setuju yang takut bini. Okey, nanti saya ajar ilmu takut bini. Siapa nak belajar ilmu takut bini lah lepas ni? Jadi berani. Masih. Tapi tak boleh cerita lah lagi perempuan orang bini marah kat saya nanti. Tak boleh cerita tu, tak boleh. Lagi jadi berani payah. Jangan main-main. Ada ilmu tak takut bini main. Zaman tak takut petua ni, tak takut bini. Tapi saya tak majak lah tu. Lagi sebab apa? Yang memandang saya bukan kata lelaki, perempuan pada. Jangan. Tu tak tajak, minta maaf. Betul tu tak tajak lah. Marah lagi. Esok kaum ibu esok pakat marah kat saya. Tak boleh. Saya kena rapat silaturahim. Apa nama? Saya pergi jumpa abang saya, dia kata apa? TTB. Tim takut bini. Ada tim takut bini. Dia jumpa tim takut bini. Okey, tuan-tuan, kita sambang tajuk kita dulu sebelum kita ambil atas tajuk pertama, di mana tajuk kita ialah petunjuk yang ada manusia. Saya ambil cerita tentang gangguan di dalam rumah. Tak kisah tuan-tuan, cakap ke, hantu ke, apa ke, tuan-tuan buat, InsyaAllah jadi. 3 hari tuan-tuan buat. Tapi ingat, ini petua nah. Jangan salah buat. Dia kena buat waktu maghrib. Solat dah dulu. PN tepi yang tu. Ada orang tanya Liza kata, PN tepi Liza, berani ke bagi kat bini lelaki tu, berani dengan bini? Okey nah. Ini buka buku tanya saja PN tepi bab tu. Dia bagi tu lelaki dia berani tu, dia tahu. Balik bukan, lalu balik pukul 10, ni balik 2 hari tak balik. berani dengan bini. Okey, sambung cerita semalam. Dengar baik-baik. Barang siapa, masih gila, barang siapa yang ada masalah gangguan di dalam rumah, kita dengar bunyi macam-macam. Masih gila orang kita pergi jumpa perawat, kita habis duit beratus-ratus, kita habis duit berpuluh-puluh, kita habis duit minyak, kita habis masa. Tolong amal petua yang saya ajar hanya sekadar petua sahaja. Tak kisah jin kan, tu raya kan, confirm dia kena keluar. Okey, tulis, pegang, ingat, tulis. Yang otak di komputer boleh hafal, alhamdulillah. Terima kasih pada Ibu Gila, terima kasih pada Kiki. Pertama, ambil kulit bawang putih. Saya tanya, siapa yang tak kenal bawang putih? Semua kenal kulit bawang putih. Yang kedua, ambil kulit bawang merah. Banyak mana, terima kasih yang bagi love, banyak mana kita nak ambil kulit bawang putih ni? Banyak mana kita nak ambil kulit bawang merah? Baik, kulit bawang putih tu kita macam ni lah. Kita ambil dalam lebih kurang dalam 3 labu. 3 labu, kan 3 atau 4 tak kisah. Kita koyak dalam labu tu, kulit tu kita simpan tepi. Terima kasih bagi love, panas kena di hati kan. Kita koyak tu kulit tu kita letak tepi. Yang isi dia kita boleh buat masakan. Samalah bawang putih tadi tu kan. Samalah bawang merah. Kita ambil lebih kurang dalam 5-6 biji bawang merah kan. Kalau elok-eloknya bawang merah ros. Yang elok-eloknya bawang merah ros atau bawang merah India, yang elok-eloknya. Boleh tulis berapa biji? Kita ambil 5 atau 6 biji. Kulit bawang dia kita ambil tak tepi. 2 benda. Yang ketiga, kita pergi cari duri. Tak kira apa duri, duri keman ke, duri apa ke, apa duri pun tak kisah. Ada orang tanya yang paling cantik. Yang paling cantik duri apa? Yang paling cantik tu duri apa ni, ya Allah, duri bidara.
Duri bidara. Yang paling cantik lah. Kalau tak ada duri bidara pun, duri apa pun tak apa. Yang paling cantik duri bidara. Boleh pokok bidara. 3 benda dah. Yang keempat, apa dia? Cari garam. Garam kasar, bukan garam halus. Garam kasar, lebih kurang dalam 2 genggam. Ini betul tuan-tuan. Tuan-tuan balik buat tuan-tuan. Jadi tadi tuan-tuan menyumpak saya. Daripada tuan-tuan dah habis duit bagi Tok Umar kat Pak Ustaz, saya ambil petua saya. Saya tak pernah ikut ilmu. Saya cerita benda ni bagi orang faham semua, supaya orang dapat belajar ilmu ni. Dan bila dapat belajar, orang buat, alhamdulillah berjaya. Bila berjaya ilmu ni, alhamdulillah orang dapat hidup aman-aman, dan tak ada gangguan, orang seronok, alhamdulillah. Kan, jumpa saya minum belanja kopi menjadi dah, saya tak minta duit pun. Saya tak minta duit pun. Jumpa, dia duit. Tok Di, main belanja kopi. Boleh. Tapi saya payah. Tapi, baik. Beri, garam. Garam, kemudian tu, lebih kurang dalam 2 genggam. Tak pi. Okey. Kemudian tu, cari belerang kuning. Kenal belerang kuning. Bukan belerang hak buat mercun tu, hak bom tu. Bukan. Belerang kuning. Ambillah belerang kuning. Lebih kurang banyak mana garam tadi. Letak tepi. Yang ketiga, lada kering atau orang Kedah panggil cabai kering. Cabai kering. Cabai kering lebih kurang dalam 200 gram. Timbang lebih kurang 200 gram. Timbang 200 gram. Okey. Semua ambil bahan tadi tu, gaul sekali. Apa dia? Kulit bawang merah, kulit bawang putih, duri, tak kisah apa duri, tapi saya cantik duri bidara. Garam 2 genggam, belerang kuning 2 genggam. Kemudian tu lada kering 200 gram. Gaul-gaul sekali, kan? Kemudian tu cari pasu bunga. Dengar, pasu bunga. Nak kena buat apa ni? Ingat, buat waktu maghrib, jangan buat waktu mana? Lepas solat baru buat. Lepas solat baru buat. Tak solat jangan buat, lepas solat baru buat. Jelas tak saya kata ni? Duri banyak mana? Duri kalau boleh 1 cekak elok lah. Lagi banyak lagi bagus. 1 cekak elok lah. 1 cekak elok duri. Tak ada masalah kan? Agak 1 lah kita cekak. Kira 1 cekak je lah. 1 genggam lah. Tak duri. Tak pi. Tuan-tuan buat tuan-tuan. Ni, mana rumah duk rantu, rumah duk musik. Yang mana duk habis duit. Ambil petua saya ni. Biar pi para orang marah kat saya pun. Saya peduli apa? Saya tak pernah peduli kat orang. Saya sampaikan ilmu bagi semua orang dapat manfaat. Kalau saya mati pasal tak buat ilmu pun, mati macam tu je esok habis. Buat amalan saya masih bagi love. Kemudian tu ambil pasu bunga. Pasu bunga yang besar lah. Tak kisah pasu bunga ke periuk tanah kat tapi saya suka pasu bunga. Bubuh pasiak atas pasu bunga tu lebih kurang dalam 4 inci. 4 inci ke 5 inci tak kisah lah. Bubuh pasiak. Pasir lah, pasir kat tanah tak kisah. Masih bergila, masih banyak bergila. Bubuh pasir lah. Kemudian tu bahan-bahan ni masuk dalam tu. Bila masuk ke dalam tu, letak di tengah-tengah ruang tamu ataupun tengah-tengah rumah. Ruang makan ke, ruang tamu ke, kalau boleh tempat yang mana dia musik, tempat tu letak. Tempat mana tu dia musik, lagi bagus kita letak kat situ. Faham? Okey. Kemudian apa yang perlu kita buat? Ingat, solat maghrib dulu. Lepas tu, kita tuang ambil petrol sikit ke, bakar benda tadi. Biar bakar lada tadi tu. Biar bakar tadi tu kan, dia akan menyala. Bila menyala tu dia keluar asap. Tutup sekala tingkap. Tutup sekala tingkap, tutup sekala pintu. Tuan-tuan kena keluar rumah. Jangan duduk dalam rumah. Keluar. Kalau duduk dalam rumah lagi mata merah, cicak pun jatuh tau. Main lada kering ni, cicak atas siling pun jatuh, pedih mata. Tuan-tuan keluar rumah, jangan duduk dalam, keluar. Lebih kurang dalam setengah jam tuan-tuan masuk balik. Tuan-tuan 3 hari tuan-tuan buat. InsyaAllah tuan-tuan, jin mana yang ada dalam rumah tu dia keluar habis. Tak duduk lah. Sumpahan dia. Boleh. Ada orang tanya garam kasak tu dan apa tadi? Garam kasak kita tadi nanti boleh tengok dalam akal kita. Saya ulang banyak kita ingat akal kita. Boleh. Ingat tuan-tuan, pedih mata kena keluar, tutup tingkap apa semua keluar. Jangan tak keluar. Kepung asap tu, biar asap tu bergerak habis dalam rumah. Dia bergerak naik atas siling, dia bergerak habis. Tang mana hantu duduk habis, dia keluar habis. Dia tak mau duduk lah. 3 malam buat tuan-tuan, 3 petang, 3 maghrib. InsyaAllah, terima kasih pada bagi gigi tadi. 3 maghrib masuk 3 petang tuan-tuan buat. InsyaAllah. Buatlah tengok. Buat dulu. Buat, baru tahu. Yang selama ni kita duk habis duit, try buat ilmu saya. Saya kan susah, sebab apa? Saya tak kisah benda macam ni. Sebab saya bukannya cari makan dengan rawatan. Sebab tu saya cerita, buat, ambil. Ingat tuan-tuan,
Saya bukan cari rawatan, cari makan dengan rawatan. Saya bekerja, saya berniaga, saya bekerja, cari makan. Dan saya tak nak kisah tentang ilmu-ilmu macam ni, sebab bagi saya manfaatkan ilmu ni bila orang bahagia, maksudnya orang bahagia, orang dapat amal damai pun saya rasa seronok lah. Itu cukup lah. Terima kasih dah bagi saya, kan? Saya tengok orang rumah tangga bahagia pun saya seronok lah. Biarlah saya derita pun tak apa. Okey, faham? Jelas? Jelas kan? Suruh ulang balik. Bila kita ulang balik macam mana? Kita petanda petua-petua macam mana? Saya ulang kali lagi. Dengar baik-baik. Tu ada muka buku tulis Awan Pintar, dia tulis siap tu. Muka buku dia tulis siap tu. Di muka buku Awan Pintar tulis siap lah. Jadi orang pergi tengok yang muka buku dia tengok ke situ. Baik. Amna masih gila Saya ulangkan lagi untuk warga TikTok pula. Muka buku boleh tengok kat Awan Pintar. Pandai Awan Pintar tu dia tulis. Petua kaedah orang tetua dulu. Hari ni tuan-tuan tengok dia kata ramai orang dia pasang ayat ruqyah di dalam rumah. Bagus tak? Bagus. Orang tanya saya bagus. Lepas tu kata hantu takut tak? Hantu pula tentu takut dengan ruqyah, bacaan ruqyah dengan kaset tu. Video ke kaset ke apa pun boleh tentu hantu takut. Maksudnya sebab jin-jin hidup ni ribuan tahun dia dengar lah ayat apa kita baca, semua dia dengar lah. Dia dengar dah ayat apa yang macam semua dia dengar dah. Kan? Kita baru hidup baru 30, 40, 50, 60 tahun nak sembang tentang keilmuan tu. Iblis, jin, syaitan ni dia dengar ayat tu dah ribuan tahun dulu lagi. Nabi Muhammad SAW wafat 1400 tahun. 1400 tahun dengar ayat tu. Ada yang hidup zaman Nabi Musa, ada yang hidup zaman Nabi Nuh. Masih bila Jadi dia orang lagi tua daripada kita. Kita ni kalau ikut umur dengan orang, Allah jauh sangatlah. Biar kuku dengan bukan kulit dengan kuku, kan? Ibarat dengan kuku dengan bukan kulit dengan kuku nak sebut ibarat kuku dengan tulang, tak sampai ke dalam. Jauh nak tembus. Baik. Saya ulang lagi. Ambil kulit bawang putih. Cara dia ambil 2 biji labu bawang putih. Tak kisah 2 labu ke 3 labu. Saya ulangkan lagi. Dengar baik-baik. Saya ulangkan lagi. Ambil, kita kupas kulit dia. Habiskan kupas kulit dia 2 ulas atau 3 ulas tu. Yang isi dia tu kita simpan untuk masakan. Kulit yang kita nak simpan. Kemudian tu kita ambil bawang ros. 5-6 biji kan. Tak kisahlah, banyak lagi bagus. Ambil kulit saja. Bawang dia kita simpan untuk masakan. Habis. Dapat. Dengar ulang Kemudian masih gelap. Kemudian tu ambil garam kasar. Bukan garam halus. Kenapa perlu garam kasar? Kenapa tak perlukan garam halus? Sebab garam kasar ialah garam mineral yang mana yang confirm 100% daripada laut. Bukan daripada garam bukit. Garam bukit tadi Mesti masih gila. Dia nak garam kasar daripada laut. Bukan garam bukit. Jadi ambil 2 genggam, letak tepi. Kemudian tu ambil duri. Duri apa pun tak ada masalah. Tapi yang paling terbaik ialah duri bidara. Ambil duri bidara. Banyak mana lebih kurang 1 genggam, letak tepi. Duri lain boleh, tak kisah apa duri pun tak kisah. Tapi yang terbaik adalah duri bidara, letak tepi. Kemudian tu apa lagi? Belerang kuning 2 genggam. Seperti mana garam lagu tu lada, letak tepi. Kemudian tu apa perlu lagi? Perlu lagi ialah lada kering, lebih kurang 200 gram. Ambil semua tadi, belerang, garam, lada. Lepas tu lada, garam, lada, belerang, duri, kulit bawang, duduk kulit bawang tu gaul sekali. Cari pasu bunga. Pasu bunga tu masuk pasir dulu. Kenapa perlu masuk pasir? Sebab pasir ni kalau kita bakar dia takkan makan di bawah. Dia tak terbakar lah rumah kita tu. Dan jangan letak dekat dengan lansir. Jangan letak dekat dengan dinding. Letak di tengah-tengah rumah supaya api dia tu tak bakar dinding kita, tak bakar lansir kita. Lagi kita nak alah hantu dengan kita kena keluar rumah. Sebab apa? Rumah terbakar. Lepas tu rumah satu flat terbakar habis. Kerana apa? Petua dia kerana Tok D dia habis rumah terbakar. Satu flat rumah terbakar. Kerana apa? Kerana akulah rumah terbakar. Aku ajak orang. Nak alah hantu dengan satu flat rumah terbakar. Satu kondominium rumah terbakar. Mampu yang kena jawab. Dengar dah. Letak di tengah-tengah ruang tamu, tempat yang selamat, yang mana api tak boleh merebak, tak boleh bakar mana-mana lansir. Faham? Okey. Waktu mana buat? Waktu lepas solat maghrib buat. Jangan tak mang solat dulu. Kalau tak solat pakai tak solat dah lagi. Sebab asap tu dia berkumpul-kumpulan setengah jam lebih. Pedih mata. Bila tengah rumah bakar. Bila bakar saja tutup tingkap, tutup pintu. Jangan bagi asap tu keluar. Biar kepung dalam rumah.
dia akan naik ke ceiling, dia akan masuk habis. Di mana ada makhluk halus tu, sumpahan tadi tu, dia pedih mata dan sebagainya, dia keluar rumah. InsyaAllah lah. Dia pun tak masuk dalam rumah tu lagi. Buat 3 hari berturut-turut. Bila lama berlaku pula, dia jadi pula, buat sekali lagi. InsyaAllah. Itu saja petua dia. Boleh faham? Ingat, kalau tuan-tuan buat kat lansir, kalau rumah je apartmen ke atau flat ke, terbakar rumah tu, tak ada lain muka ni yang suruh. Jam saya, dia kata. Antari satu orang tu, pakai kepiah tu, pakai baju putih tu, tu dah gelap tu, cerita live tu, dia ajar, akhirnya terbakar satu apartmen, terbakar satu kondominium, terbakar satu flat. Kenapa? Kerana akulah terbakar. Habis saya. Kesian. Dia kata, kerana Mamat Lekok ni, dia kata, satu kondominium tak boleh duduk. Ya, betul saya ajak lah. Boleh? Faham? Jelas kan? Aduh, kadang-kadang ni kan, kita apa nama, hal-hal macam ni kan. Okey, faham? Jelas habis? Boleh tak? Sekarang ni kita ambil kepada cerita kita yang seterusnya. Alhamdulillah. Okey nah. Mati gila kan. Baik, kita ambil pada tajuk kita. Tak faham. Tak faham nanti cari tanya orang yang faham. Sebab orang tu, saya nak ulang banyak kali, kesian. Sebab apa, kalau kita ulang banyak kali, petua yang sampaikan ni tak habis, hilang macam tu je. Cari orang yang faham. Tuan-tuan nak baca doa boleh? Bacalah. Tuan-tuan nak baca ruqyah dekat benda tu, dekat dengan kata, dekat teman ni, bahan-bahan tu nak benda ruqyah ke apa, nak semua ke, terpulang ke tuan-tuan. Tak islah. Tidak ada masalah. Terpulang. Bagus. Lagi banyak ruqyah lagi bagus. Lagi banyak kita baca Quran kursi, kayu Quran lagi bagus. Buat, insyaAllah. Saya izinkan. Sebab apa? Itu hanya petua. Tak perlu minta izin ke saya lah. Tak perlu minta, itu petua. Saya sampaikan, aduklah petua tu. Alhamdulillah. Baik. Kita balik pada kita semalam. Syafiq? Masih? Masih tak? Cukup. Oh, cukup. Ni Syafiq. Okay. Dia Syafiq ni dia mana satu lagi mana? Mana Amy? Betul. Orang istimewa. Dua sini ada dua orang istimewa sini. Lain kita suruh, lain je buat. Saya pun pening kepala. Yang seorang tu kerja minta maaf je. Nak makan nasi minta maaf. Nak duduk minta maaf. Pening kepala saya. Dua orang istimewa duduk dengan saya. Saya kena garu kepala hari-hari. Tuan-tuan, ni dua orang istimewa duduk dengan saya ni. Hari-hari. Yang seorang lagi teruk. Nak makan nasi minta maaf. Lepas tu minta izin. Nak mandi kena minta izin. Nak pakai baju kena minta izin. Saya pun pening kepala. Aduh, hari-hari kita izin. Sampai satu hari, dia nak pakai kain, saya tak izin. Dia telanjang. Aduh, tak kena pakai, ada izin. Aduh, duduk orang istimewa. Duduk saya, tak apalah, biarlah. Okey. Kita sambung cerita semalam. Kan? Di mana kita nak belajar tentang petunjuk yang ada pada manusia. Ini tuan-tuan kena belajar, tuan-tuan. Esok kita nak cari menantu, kita nak berkawan, kita nak cari markah, nak cari bini ke apa ke, ambil petunjuk. Dan ingat, masih bila petunjuk-petunjuk jangan tuan-tuan pakai 100%, tapi jadikan dia sebagai panduan untuk kita berhati-hati. Lama. Tengok lama. Lama tak lama tu dia lah. Ni cerita dia ni, minta maaf sebelum saya sambung biasa dia. Yang seorang ni, mana Amy? Amy, mana tak tahu. Tak tahu. Mana dia? Tak tahu. Tengok, tanya lain, jawab lain. Amy. Mas. Dia ni, yang tunjuk panggil ni, lain kita suruh, lain dia buat. Saya suruh dia beli roti canai. Beli roti canai, makan ramai-ramai. Tuan-tuan, suruh pergi pukul 8 beli roti canai. Dia balik pukul 1.30. Buat roti canai nak makan apa? Aduh, pening kepala. Aduh. Nak marah tak boleh. Nak marah tak boleh. Orang lagu tu kali marah. Sabar je lah. Duduk dengan kita lah. Alhamdulillah lah. Biar dia apa nama, yang saya terima ni di mana keluarga tak terima dia. Jadi dah dia untuk bila keluarga tak terima, halau keluar pada rumah. Jadi nak duduk tak mana. Allah uji saya ni, letak dia lagi ni, surya payah, terima lah dia. Jadi makpak dia hari ni. Duduklah, saya tak isahlah. Kan? Jadi bila keluarga tak terima, kesian lah. Orang lagu tu makan macam mana, tidur dia macam mana, kesian. Jadi apa perlu buat? Duduklah macam mana. Ada apa makan? Tak ada masalah. Duduklah. Ini seorang lagi ni. Hak ni dulu dia mengaji. Dulu dia mengaji mana? Madrasah
Mai sini Sat. Marilah sini. Mai sini tu kenal tu. Mai ni. Tengok badan ni. Ni seorang dia sini rapat saya. Mai sini. Sini. Ni dekat sini. Tunjuk sini sikit ni. Ni. Tu. Tu. Tu ni. Ni nampak ni. Capik. Memang gila bang. Kerja dia tak ada lain dah. Nampak tu. Macam mana tuan? Boleh kelas apa? Kena jaga hari macam-macam, jaga anak. Ni betul tak? Makan lagi. Best ni. Mandi ke ni? Mandi. Betul? Nak kahwin tak? Kahwin tak boleh. Oh, tak boleh kahwin. Duit tak ada. Duit tak ada. Tu tuan-tuan lah. Okey, pergi sana. Ini kalau silap sikit dia tumbuk. Dia ni. Ayah tumbuk ni dia bagi dia. Dia takut. Itu tuan-tuan lah. Jadi saya tak kisahlah lagu mana keadaan pun saya terima. Bila Allah hantar dia orang ni sebenarnya nak uji saya. Kepala kena gaul hari-hari. Lain terus, lain dia buat. Makan jangan tanya, bukan ungkit saya makan. Saya makan 1 jemput, dia makan 10 jemput. Kita makan 1 suap, dia orang 10 suap. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab bila dia yang tadi tu mak mati, ayah mati. Yang besar tadi tu, Syafiq tu, mak dia meninggal dunia, ayah dia meninggal dunia. Sebab COVID. Duduk kat sini. Kan? Tak apa masalah. Makan minum ada makan. Yang seorang lagi tu mak halau. Bukan keluarga halau. Bukan tak mahu saya tak kata mak je halau. Keluarga je halau. Sebab keadaannya tu keluarga je halau. Bila halau saja, kan? Dah orang macam tu. Dia bawa kereta rosak, dia tinggal kereta. Lepas tu kereta pun hilang. Lepas tu pula hari-hari minta maaf. Pagi-pagi nak mandi minta maaf. Nak pakai baju minta maaf, minta izin. Ni ustaz, izin saya pakai baju. Letih tuan-tuan. Nak pakai luar dalam minta izin, letih tuan-tuan. Okey, itu orang kata masih gila. Itu orang istimewa yang duduk sini. Alhamdulillah. Baik. Kita ambil cerita semalam. Bercerita tentang rahsia ada pada tubuh badan manusia. Kita tengok petunjuk-petunjuk yang ada. Saya cerita malam Dai. Tak mau cerita pasal Dai lah. Dai dah habis dah. Stop dari sebab dalam cerita Dai banyak lagi. Baik. Pada tu kita ambil cerita dulu tentang mata. Petunjuk-petunjuk ni mana kita nak tengok mata ni sebenarnya satu rahsia. Dengar baik-baik. Mata adalah satu petunjuk yang paling senang kita tengok manusia orang atau orang lain. Sebab mata ni kita boleh kenal dia tu pembunuh, dia tu pencuri, dia tu penipu, dia tu pembohong. Kena belajar tuan-tuan. Ni, belajar. Terima kasih bagi gift. Walaupun kita kata bukan 100% tepat, tetapi sekurang-kurangnya masih gila. Belajar je sebagai panduan supaya kita berhati-hati bila kita bertemu dengan seseorang. Sebab tu panglima dulu bila bercakap, mata dia suka tengok mata orang. Perasan tuan-tuan? Masih Bagi gila. Orang panglima dulu, dia bila bercakap, tangan dia akan duduk macam ni. Kan? Tangan duduk ni. Lepas tu dia bila cakap, kau tengok kalau kita panglima apa tangan sebab sini salah kan. Orang tu golok ke panglima kan, kerih kan dia pegang kan. Mata bertimbang, mata tengok. Ya. Baik. Mata ni sebenarnya ialah nak menceritakan ataupun tunjuk yang mana diri seorang. Dan mata juga banyak orang tua dulu mengambil petunjuk-petunjuk daripada bentuk-bentuk binatang. Bisa dengar tuan-tuan, mata mengambil petunjuk pada bentuk perangai binatang. Dengar tuan-tuan. Contoh, orang yang mana mata dia ni seorang yang memiliki mata berukuran besar. Yang kata mata besar, memiliki mata berukuran besar. Mata besar ni, di mana mata tu masih gila. Orang tua dulu mengambil petunjuk daripada binatang yang dinamakan kerbau. Kerbau. Baik. Kerbau ni mata besar tuan-tuan. Jadi kerbau ni sebenarnya mata dia besar. Nak membayangkan zat otak dia tadi tu kan, zat otak dia tu lembab. Menyatakan lembab tu kata bodoh lah. Senang kan. Lembab tu kata bodoh lah. Nak menunjukkan zat otak dia lembab ataupun orang kata bodoh. Sebab tu orang kalau mata dia besar kan, macam mata kerbau, pemikiran dia lemah.
Dia lambat ingat apa-apa yang kita ajak. Jangan marah orang ni. Jadi nak berkawan dia, kalau jumpa kita dengan marah. Sebab apa? Orang lagu tu, sifat orang mata besar ni memang dia lembab dan malah ingatan dia lemah. Jadi orang tua-tua dulu kan, orang tua-tua dulu dia kata, hang ni mata macam mata kerbau. Maksudnya bodoh. Orang tua-tua dia tak sebut tak bodoh, kecil hati. Dia sebut hang ni mata macam hang ni macam mata kerbau, bodoh maksud dia. Maksud orang yang mata besar macam kan, maksudnya umpama dia, siapa mata besar sini? Dia tu bahasa dia. Tapi ingat tuan, jangan masa gila, jangan tuan-tuan pakai 100%. Dia cuma nak menunjukkan kalau orang lagu tu, kalau dia lupa, jangan marah. Itu sifat zat otak dia lembab. Sebab tu dia cepat lupa. Jadi nak ambil menantu, kalau menantu mata besar lagu tu, janganlah marah. Kita faham dah sifat dia lagu tu. Tengok baik. Yang kedua, orang yang mana kita tengok mata, kedua-dua mata ni menunjukkan kita tengok mata ni, posisi mata yang kita ambil pada posisi dia menunjukkan dia ambil pada posisi mata. Contohnya orang yang beli mata yang orang kata mata apa mata ni, mata yang terbeliak. Mata apa? Mata terbeliak, mata melotot atau mata terbeliak. Siapa bisa tengok orang mata terbeliak? Dengarlah saya tunjuk. Mata dia terbeliak ni mata ni. Nanti cerita orang mata orang putih tak. Dengar, mata terbeliak. Mata yang terbeliak nak menunjukkan orang tadi tu banyak mulut, pandai bercakap. Kalau tuan-tuan tengok orang mata terbeliak, tengok parti dia ni, memang pandai bercakap. Walaupun dia pandai bercakap, kelemahan dia ada. Apa dia? Kelemahan dia senang kata bodoh lah, cakap dulu. Dia cakap dulu baru tak fikir. Dengar dia baik. Dengar nah. Mata terbeliak, dia banyak bercakap. Dia bercakap dulu baru otak dia fikir. Jangan marah orang lagu tu. Kita kalau jumpa orang yang mata terbeliak, cakap dulu. Kalau sekiranya cakap-cakap kan, tapi dia tak boleh wajar, jangan marah. Itu sifat dia. Masih bagi terima kasih. Itu sifat dia. Jadi itu sifat-sifat mata kan. Baik. Kemudian tu kata mata ni yang mana kita ambil orang yang mata dia terbeliak, mirip dia macam apa? Binatang apa yang mirip dia mata dia terbeliak, terjegit keluar sikit tu? Binatang apa? Saya ambil lah. Ini orang tua dulu yang ambil pada ciri-ciri binatang ni. Binatang apa? Kelawar, kera, burung tu tak, mata kaldai. Cuba tuan-tuan pergi tengok mata kaldai, dia terbeliak keluar sikit. Mata kaldai. Kan selalu orang kata kaldai bodoh. Kola semua ada tapi tak, dia tak habis tak kola tu malas. Tapi orang tua dia kata dia mirip kepada mata kaldai. Di mana mata dia terbeliak, di mana orang yang bercakap banyak tapi otak dia lepas cakap baru dia fikir. Itulah orang yang mana dia orang panggil, kalau kita tengok orang ciri macam tu, kita tahu ciri dia macam ni, panggil dia macam ni. Jangan marah. Terima kasih jangan marah orang tu. Kerana apa? Itu sifat dia. Allah letak sifat dia macam tu, kita kena menerima keadaan seseorang. Jangan hina. Allah takdirkan dia macam tu, kita jangan menghina dengan mengkeji dia. Faham? Baik. Baik. Kemudian kita tengoklah orang yang memiliki mata dia cengkung. Mata cengkung, macam mata cengkung kan? Mata dia cengkung. Binatang apa yang mata dia cengkung, lepas tu kulak mata sikit terbeliak. Dia cengkung, mata dia sikit terbeliak. Binatang apa? Ingatlah, orang yang mempunyai mata dia cengkung maksud cengkung ke dalam. Ni, han cengkung ke dalam sikit, lepas tu sikit dia terbeliak, sikit keluar, sikit terkeluar. Apa dia? Bukan. Orang yang punya mata cekung dan sikit terbeliak, mirip dia sama binatang dengan binatang iaitu kera. Tengok, biasa tengok kera tak? Kera macam mana? Ada tengok kera. Betul kera. Kera buah tu dia tak terbeliak. Kan? Kera. Jadi kera lah. Bila mata dia tengkung, sikit terbeliak, arti kata orang ni dia buat kerja. Biasa tengok panggil kera tak macam mana? Dia suka khianat. Kuda tak mencekung macam tu. Biasa gila kuda tak cengkung, rusa tak cengkung. Tengok dulu, tengok sekejap lagi, pergi cari dalam golo-golo tu, tengok mata kera.
Ingat dia saya ambil ni ilmu petua-petua daripada binatang. Sebab tu tak ada orang ajar. Jadi bila saya belajar, saya cerita tuan-tuan janganlah letak 100% betul. Jangan letak benda ni 100% betul. Tetapi ambilkan dia sebagai iktibar bila kita bertemu dengan seseorang. Jadikan iktibar untuk kita bertemu dengan seorang-seorang. Jadi kera ni mana? Sifat kera ni macam mana? Sifat dia jahat. Dia suka khianat. Dia jahat. Lepas tu dia jahat. Sifat kera dia jahat. Dia suka khianat. Dia suka ambil orang lah, itulah, inilah, sebagainya. Itu sifat khianat. Itu sifat dia. Jadi kalau ada orang sifat-sifat macam mata lagu tu, kita berkawan, kita berhati-hati. Tapi bukan saya kata benda 100% betul, tetapi kita berhati-hati. Baik. Yang kedua, orang yang mana memiliki mata dia ke dalam sikit, kemudian tu dia bercekung. Mata dia dalam. Mata dia ni dia dalam sikit, dia sikit mencekung. Bukan dia cekung banyak. Kalau cekung macam kera tak. Cekung macam kera ni mata terbeliak. Dia cekung tapi mata dia tak terbeliak. Tengok baik. Dia cekung, mata dia tak terbeliak normal. Ingat, masih gila Jangan tuan-tuan apa yang saya kata ni, tuan-tuan jangan pakai 100%. Ini hanya sekadar petua di mana bila kita bertemu dengan orang-orang macam ni, kita cuma jadikan dia sebagai panduan untuk kita berhati-hati. Jangan hina orang-orang yang ada sifat mata macam ni. Kenapa? Semua sifat-sifat tu Allah yang bagi. Barang siapa yang menghina orang sifat-sifat macam tu, kita menghina Allah. Jadi kita cuma berhati-hati sekiranya bila ada tanda-tanda macam tu, kita berhati-hati. Berhati-hati lebih baik daripada kita tak berhati-hati. Baik. Orang yang mana mata dia sikit mencengkung tapi normal macam biasa, itulah nak menunjukkan orang sifat hati dia jujur dan baik. Nak boleh buat menantu ni. Orang ni boleh buat menantu. Orang ni boleh buat menantu. Di mana hati dia baik. Dia ni selalunya orang macam ni kan, kalau dia bersembang kan, dia tak banyak bercakap mengenai orang. Bila dia bercakap pula, bila bersembang, dia tak suka mengatakan orang lagu ni sifat dia ni. Dan dia tidak suka memburuk-burukkan kawan-kawan dia ataupun saudara mara dia depan orang lain. Itu sifat mata yang ada pada macam tu. Ya. Jadi mata wang tu nanti saya cerita. Ada tanda-tanda mata wang ni. Baik. Kemudian tu orang yang memiliki mata dia di mana ini petunjuk pada mata, kita ambil mata. Di mana ketiga kita ambil petunjuk pada warna mata pula. Tadi kita ambil atas bentuk mata, mencengkung, sikit mencengkung, semua mata cengkung, tapi yang cengkung teruk dengan yang cengkung tak teruk kan. Kemudian tu yang terbeliak dengan yang cengkung yang tak terbeliak. Itu saya cerita tanda tadi, cerita ciri. Kemudian tu kita ambil pada warna mata. Nanti mata juling tak terpilu, nanti saya cerita bab mata juling. Atas warna mata ni di mana kita ambil petunjuk atas warna mata seseorang. Ilmu orang tua dulu banyak petua, orang tua banyak petua tuan-tuan. Orang tua dulu banyak petua. Sebab tu kita hidup dengan orang tua tak rugi. Jangan kita berat mulut. Macam ada mah dengan mulut bila nak tanya orang tua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub.